Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studios. So hari ini kita nak review dua game UCL yang telah berjalan, iaitu semi-final. Game pertama iaitu Real Madrid dengan Manchester City dan game kedua adalah Liverpool lawan Villarreal. Aku nak sembang Liverpool lawan Villarreal dulu. Macam hampa semua tahu, Liverpool telah menang 2-0 dengan Villarreal. Bagi aku ni adalah keputusan yang agak selesa untuk Liverpool sebelum dia bermain dekat away nanti. Dan kita tengok macam mana game ni berjalan. Waktu first half, Liverpool banyak attack daripada segala sudut. Daripada kanan, daripada kiri, daripada tengah. Tapi kita dapat tengok kecemerlangan play-play Villarreal. Semuanya sangat-sangat disiplin waktu first half. Dan kita dapat tengok play-play Villarreal banyak sangat tertumpu dekat bahagian tengah. So ni membuatkan Liverpool ni sangat sukar untuk tembus defend mereka, tapi bagi space di bahagian wing kanan dan juga wing kiri. Itulah yang membuatkan kita nampak first half Liverpool cukup banyak buat cross daripada kanan dan kiri. Liverpool selalu menggunakan Trent Alexander-Arnold untuk buat cross daripada kanan. Tapi macam biasa, macam aku buat tadi, kedudukan di bahagian tengah ni memang pack. Play-play Villarreal ni memang penuh kat tengah. So kalau cross lepas pun memang susah nak masuk sebab play-play Villarreal boleh clear. Dan first half kita boleh tengok Alisson tu macam lena kat belakang tau. Dia macam tak buat apa langsung. Silat-silat kalau hancik poket dah tentang dia buat cut apa main seseorang kat situ. Sebab first half Liverpool memang dominan gila. Villarreal nak pegang bola pun susah. Tapi walaupun dominan Liverpool waktu first half, kita dapat tengok Villarreal ni sangat susah untuk ditembusi oleh striker Liverpool. Tak kira lah mereka hantar Thiago ke, Hendo ke, Salah ke, tetap susah sangat nak masuk. Ada banyak kali mereka dapat masuk, tapi sangat susah juga untuk buat shot. Bila buat shot selalu off target sebab banyak pressure daripada defend Villarreal. Dan Villarreal waktu first half mereka tak main counter attack. Mereka bila dapat bola daripada Liverpool, mereka cuba buat build up daripada bawah. Maksudnya mereka main pelan-pelan daripada bawah. Tapi macam kita tahu lah, memang tak berjaya lah taktik ni. Sebab waktu first half kita boleh nampak Liverpool walaupun mereka main high pressing, tapi yang boleh tengok play dalam kotak penalti lebih kurang 2 orang ataupun 3 orang saja. Yang lain tu tugas mereka supply bola dan ready kalau Villarreal nak counter attack. So first half 0-0. Second half pula, bagi aku second half ni taktik masterclass daripada Jurgen Klopp. Sebab apa? Sebab waktu first half ni Jurgen Klopp nampak Villarreal ni banyak padatkan di bahagian tengah. So bahagian wing kanan dan wing kiri Villarreal ni selalu expose. Tapi Liverpool tetap susah nak tembus waktu first half sebab mereka ni hanya menggunakan bahagian kanan dan kiri ni untuk cross sahaja. Tapi second half dapat tengok Liverpool menggunakan bahagian kanan dan kiri ni untuk attack. Untuk mereka masuk ke dalam bahagian tengah, mereka masuk daripada bahagian kanan dan kiri. Maksudnya Liverpool ni lebih berani untuk menyerang di bahagian kanan dan bahagian kiri. Lagi-lagi bila hang tengok Liverpool serang di bahagian kanan ataupun di bahagian kiri, mereka akan letak 2 ataupun 3 player untuk masuk di bahagian kanan dan kiri. Dan apa yang jadi dekat Villarreal bila Jurgen Klopp guna taktik ni? Villarreal terpaksa buka sikit, terpaksa melebar ke kanan dan kiri semata-mata untuk menghalang taktik Liverpool ni berjaya. Tapi bila mereka buat macam tu, taktik tu kira membunuh mereka sendiri. Bila mereka buka macam tu, tengah mereka dah expose banyak. Dan bila expose macam tu, hang boleh tengok akhirnya Liverpool berjaya juga dapat gol pertama mereka hasil daripada kesilapan Estupinan. Dan aku rasa kalau Estupinan tak buat silap pun, crossing Jordan Henderson tu, ada 3 orang player yang free dekat tengah bahagian Villarreal tu. So aku rasa kalau buka own goal, antara 3 player tu akan score. So bila Villarreal bolos gol pertama ni, hang dapat tengok Villarreal cuba main open. Mereka cuba nak attack banyak. Aku rasa ni bukan taktik daripada Unai Emery. Aku rasa ni memang semangat daripada mereka sendiri. Bukan semangat lah, koyak lah maksudnya. Maksudnya tu natural lah. Bila hang dibolosi, hang rasa macam hang nak score bagi sama balik. Dan aku rasa benda ni adalah satu kesilapan besar yang Villarreal buat. Sebab bila mereka open macam tu, mereka lagi banyak expose kepada attacking Liverpool. Dan akhirnya 2 minit lepas tu, Liverpool dapat gol kedua daripada Sadio Mane. Bagi aku memang masalah dengan Sadio Mane ni kan, mereka ni tak payah nak tengok play tu kat mana. Mereka boleh tahu sama ada Salah ni, dia boleh tahu Mane ada kat mana, Mane pun boleh tahu Salah ada kat mana. Communication dua-dua player ni memang cukup baik lah. Dan hang dapat tengok bila Villarreal expose, mereka dapat gol kedua. Bila mereka kena gol kedua tu, barulah mereka sedap diri. Mereka defend balik, mereka sit deep balik. Sebab aku waktu tengok game tu, aku kata Villarreal ni tak kira lah hang kena bolos 3 gol ke 4 gol ke, hang still kena main sit deep. Hang tak boleh main open. Bila hang main open, bukanlah hang banyak attack dekat Liverpool, tapi hang lagi banyak buka serangan Liverpool untuk tim hang. Dan second half Villarreal cuba main secara counter attack, tapi hang tahulah Liverpool macam mana nak pecah. Hang tengok kalau lepas Henderson ada Fabinho, kalau lepas Fabinho ada Van Dijk, kalau lepas Van Dijk ada Matip. Macam mana nak buat Mat? Memang tak boleh nak lepas lah. Dengan Robertson dan juga Arnold kawal bahagian defense dengan sangat baik hari ni. Tapi Arnold tu banyak expose jugalah. Itulah sebabnya attack Villarreal banyak main daripada dia. Dan akhirnya dekat-dekat ujung second half, Villarreal cuba main memang attack. Dia pun memang cuba nak dapatkan 1 gol. Sebab hantarlah kalau mereka dapatkan 1 gol pun dah cukup dah untuk bawa balik ke tempat mereka nanti. Bukan gol tempat lawan lah. Tapi bila mereka dapat 1 gol tu, mungkin akan memudahkan kerja mereka dekat sana nanti untuk sekurang-kurangnya ikat Liverpool 2-2. Tapi lah kali tak berjaya, Liverpool menang 2-0. Bagi aku dalam game ni memang Liverpool control the game. Memang Liverpool patut menang. Villarreal aku dah kata dah,
Depa main low block dengan tim-tim yang defend depa tak laju dan tak kuat boleh lah. Tapi bila lawan Liverpool memang susah lah. Sebab Liverpool ni memang cerdik daripada segi attacking dan juga defensif. Bila tengok bila depa kena attack memang depa kawal betul-betul. Okey, settle game Liverpool. Kita masuk game kedua pula iaitu Man City lawan Real Madrid. Ni big game dengan big score. Macam kita semua tahu Manchester City telah menang 4-3 dengan Real Madrid. Dan bagi aku game ni adalah game yang enjoy lah. Bila hang tengok memang segak mata lah. Sebab sat-sat gol. Tapi dalam game ni aku boleh rumuskan sebagai Manchester City memang patut menang dalam game ni. Dan mereka ni memang kontrol gila game ni. Dan sebagai fan bola sepak, tak kira lah hang fan Real Madrid ke hang fan Man City ke, hang kena akui yang Real Madrid ni taktik mereka kurang sikit. Season ni bagi aku mereka hanya mengharapkan kepada semangat dan counter attack sahaja. Taktik-taktik tu adalah sikit, tapi taktik mereka ni tak sebagus taktik lawan mereka. Dan dalam game Manchester City ni 10 minit pertama memang Manchester City conquer gila-gila game ni. Dan Real Madrid tak boleh buat apa langsung dalam 10 minit pertama. Dan dalam game ni walaupun tanpa kehadiran Kyle Walker dan juga Joao Cancelo, Manchester City tetap berjaya menyerang Real Madrid dengan sangat baik. Manchester City bila bertahan mereka main 4 defend, bila attack mereka main 3 defend. Mereka akan tolak Zinchenko main dekat bahagian tengah. Bila Zinchenko dia partner dengan Rodri, buka lah ruang untuk De Bruyne dan juga Foden untuk naik ke atas. Dan bila jadi macam tu, hang boleh tengoklah 5 player Manchester City duduk dalam kotak penalti mereka. So situasi ni akan membentuk 5 player Manchester City lawan 4 player Real Madrid. Dan kita tahulah daripada segi matematik memang Manchester City akan menang lah. Tapi Ancelotti pun dia dah sedang dah. Kemungkinan dia study lah taktik Pep Guardiola ni. So apa yang dia buat? Dia tarik Valverde main sekali dengan defend. Maksudnya ada kalanya Real Madrid main sebagai 5 orang defend, 3 orang center back dan juga right back dan juga left back. Real Madrid ni macam kita tahu, mereka ni memang suka main build up daripada bawah. Dan apa lagi, Manchester City ni memang main high pressing gila sampai ke goalkeeper mereka pressing. Dan akhirnya mereka berjaya dapat 2 gol hasil daripada pressing mereka dan juga kecerdikan permainan mereka dengan jaringan Kevin De Bruyne dan juga Gabriel Jesus. So bila leading 2-0, fans Real Madrid dah kalut lah. Tapi Real Madrid tetap tenang. Player-player Real Madrid tetap tenang. Mereka main macam biasa je walaupun mereka kena 2-0. So Real Madrid boleh attack pula. Attack mereka ni memang banyak tertumpu di bahagian kiri. Sebab di situ ada Vinicius, di situ ada Mendy. Sebab kita dapat tengok bila Real Madrid attack, Carvajal ni akan tertarik di bahagian defense sikit dan Rodrigo akan turun untuk support Carvajal. Dan bila Rodrigo support Carvajal turun, Mendy ni expose, dia boleh naik ke atas. Dan bila Mendy expose, dia banyak attack di bahagian kiri dan akhirnya berjaya juga Real Madrid dapatkan gol melalui Karim Benzema. Yang mana tengok cross tu main daripada Mendy di bahagian kiri. Dan Phil Foden pula skor gol ketiga untuk Manchester City untuk menambah keselesaan Manchester City. Bagi aku dalam game ni Manchester City bukan patut menang 4-3. Bagi aku mereka ni patut menang paling kurang 5 ataupun 6 gol. Sebab banyak sangat big chance yang mereka tak skor. Ada yang 1 versus 1 tak skor, ada yang kena tiang. So bagi aku ni adalah kerugian yang agak besar lah untuk Manchester City. Sebab lepas ni mereka akan pergi ke Bernabeu. Dan Manchester City ni macam kita tahu, mereka ni banyak main high pressing. Tapi high pressing ni ada keburukan juga. High pressing ni bila tim tu kena counter habis lah. Itulah yang terjadi dekat Manchester City apabila Vinicius berjaya lepas daripada Fernandinho. Dia bila main pressing ni kena counter dengan player yang cukup laju dan juga cukup skillful, memang habis tim hang. Lepas Fernandinho kena makan tu, habis. Memang dia potong play semua dan dia score gol tu. Bagi aku jaringan Vinicius ni dia boleh dihentikan apabila Zinchenko pergi press dia. Tapi Zinchenko tak press dah, Zinchenko dia stick kat tengah. Itulah membuatkan Vinicius ni senang untuk masuk untuk skor. Dan bila 3-2, Manchester City macam biasa sekali lagi di post skor gol keempat daripada jaringan Bernardo Silva. Waktu tu Zinchenko di tackle, lepas tu dia di tackle semua mengharapkan fall tau. Bukan player Man City mengharapkan fall, player Real Madrid pun mengharapkan fall. Sebab semua expect fall lah, sebab time tu depan kotak penalti. Tapi lah kali ref bagi advantage. Tengok Camavinga tak press dia, Carvajal tak press Bernardo Silva. Lalah kali Bernardo Silva dapat gol keempat dengan mudah. Dan bila MC ni dapat gol keempat, mereka ni tetap stay main macam biasa. Dan akhirnya mereka dapat gol ketiga daripada Karim Benzema, iaitu penalti Panenka tu. Bagi aku penalti tu antara penalti world class lah. Tapi tu lah dalam game ni, memanglah attacking dia pun bagus. Tapi bagi aku defensif Real Madrid ni kena berhati-hati lagi lah. Kena banyak improvement lagi lah untuk second leg kalau mereka nak layak ke final lah. Tapi bagi aku jujur lah, aku rasa Man City is better team lah to go to the final. Sebab aku rasa kalau Real Madrid masuk final pun dengan situasi defend mereka macam ni, kalau lawan Liverpool ni buat malu je. Hang tengoklah macam mana Militao, Alaba, Mendy dengan Carvajal ni nak cope dengan serangan-serangan Liverpool. Kalau Liverpool masuk final lah, kita tahu lah kok bila Real buat comeback. So tu lah game Manchester City menang 4-3 dengan Real Madrid. Bagi aku Manchester City deserve untuk menang dalam game ni. Tapi mereka deserve menang dengan skor yang lebih, tapi disebabkan kebodohan mereka sendiri, mereka tak skor banyak gol.
Dan game still open untuk Real Madrid di Bernabeu. Lagi-lagi lawan tempat mereka sendiri. Kita tak tahu apa akan jadi nanti. Sebab kita tahu lah Santiago Bernabeu ni memang stadium keramat untuk Real Madrid lah. Dan Liverpool pun aku tak kata game over lagi untuk Villarreal. Villarreal masih lagi boleh comeback dengan Liverpool. Tapi kalau dia comeback ni, dia akan jadi satu comeback yang paling hebat dalam history lah. So tu lah review kita kali ni. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.